Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru saya ucapkan, selamat datang dan salam hormat semua. Ada satu kenyataan Rafizi terbaru pada 17 Februari 2026 melalui FB Rafizi, Anda boleh lawat. Tuduhan-tuduhan rasuah terhadap saya bukti kenapa Tan Sri Azam Baki wajar digantung segera. Dengan tulisan daripada Rafizi yang panjang ini Anda boleh lihat di FB beliau, tetapi yang saya paling tertarik adalah gambar yang dikongsikan melalui Rafizi sendiri. Dengan caption, Rafizi makan rasuah lebih teruk dari Najib. Tiru macam saya. Hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesihatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan ubat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesihatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Orang tuduh, kita jawab. Dalam ruangan komen pula, ada yang cakap K-Price vs RR, very funny. Ada yang cakap stay strong YB Rafizi, rakyat is behind you all the way. Jadi dalam dapatan yang lain pula saya kongsikan kepada Anda daripada FB PRU 16, rakyat bijak demi nak takutkan Rafizi. First time aku dengar tanda tangan perjanjian tergesa-gesa. Ini satu kesalahan bawah SPRM. Bajet bawah Menteri Keuangan dirasmikan oleh Perdana Menteri dan projek ini ditandatangani oleh MIDA bawah MITI. Harap siasat Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri MITI sekali. Takkan semua tergesa-gesa tak cek dulu. Siasatan awal SPRM terhadap perjanjian mega RM 1.1 bilion mendapati ia dipercayai dimeterai secara tergesa-gesa oleh Kementerian Ekonomi. Saudara-saudara, kenyataan daripada FB PRU 16 rakyat bijak, Anda boleh lawat FB ini. Satu yang saya mau highlight di sini adalah harap siasat PM, Menteri Keuangan yaitu Anwar Ibrahim, dan juga Menteri MITI sekali. Pada ketika itu mungkin Tengku Zafrul. Jadi adakah di dalam isu perjanjian mega 1.1 bilion ini, yang sebelum ini melibatkan nama Rafizi saja, juga akan membongkarkan, akan lebih banyak lebih banyak poin yang bakal dibongkarkan dengan melibatkan Anwar Ibrahim ataupun Tengku Zafrul. Jadi adakah ketiga-tiga mereka ini, Rafizi Menteri Ekonomi pada ketika itu, Tengku Zafrul Menteri MITI pada ketika itu, dan Anwar sebagai Menteri Keuangan juga akan terlibat di dalam siasatan berkaitan dengan perjanjian mega RM 1.1 bilion ini? Kalau benar saja, kalau bersalah, dibuktikan bersalah, tidak kira menteri kah, Perdana Menteri kah, perlu dikenakan tindakan undang-undang, perlu ditangkap. Kalau bersalah, kalau tidak bersalah maknanya tidak perlu ada tindakan yang perlu dikenakan. Jadi berkaitan isu ini, saudara-saudara, apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Adakah ini satu pendedahan yang sangat jijik apabila dikatakan PAS menyokong Hamzah untuk kenakan Muhyiddin? Adakah ini satu bentuk
tikam belakang ataupun kawan makan kawan. Semua yang saya cakap tadi adalah persoalan saja, pertanyaan saya saja. Adakah dengan pemecatan bersatu, pemimpin bersatu Hamzah Zainuddin dan ahli parlimen bersatu sendiri, dan juga dilihat bersatu semakin berkecai, adakah ini satu bentuk satu bentuk kerjasama di antara PAS dan Hamzah untuk menghentam Muhyiddin Yassin? Saudara-saudara, dalam satu artikel yang saya ingin kongsi kepada Anda, PAS sokong Hamzah untuk kenakan Muhyiddin, dakwa penganalisis. Mungkin ini pendapat penganalisis tersebut, manakala kita sendiri pun ada pendapat kita masing-masing. Sokongan yang ditunjukkan PAS terhadap Hamzah di sebalik sikap MP Larut itu yang melawan presiden partinya sendiri ditafsirkan sebagai langkah untuk mengenakan bersatu. Penganalisis politik dari Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Azmi Hasan berkata, langkah semasa PAS boleh dianggap berkait dengan krisis politik di Perlis. Dalam kemulut itu katanya PAS menyalahkan bersatu sebagai punca sehingga menyebabkan parti itu kehilangan kerusi menteri besar. Justru katanya, apabila Hamzah disingkirkan oleh bersatu, PAS dilihat segera membuka ruang luas dan mesra kepada bekas timbalan presiden bersatu itu. Jadi adakah ini satu pakatan yang memang ingin menjatuhkan Muhyiddin pertama dan ingin menaikkan Hamzah ataupun kepimpinan PAS yang ada hari ini sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Nah, teman-teman, akhirnya kenapa mereka membuka ruang yang luas untuk menerima Hamzah atau menyokong Hamzah? Iya, adalah untuk kenakan balik Muhyiddin. Bersatu akhirnya memecat Hamzah. Jadi pada akhirnya dilihat Hamzah pun selesa dengan kepimpinan PAS yang ada. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Akhirnya diumumkan Hamzah tidak akan menyertai PAS. Akhirnya UMNO menjadi pilihan Hamzah. Benar atau tidak? Saya rasa perkara ini mungkin akan menjadi satu pertanyaan yang paling utama untuk penyokong Hamzah sendiri. Jadi sebenarnya fakta di manakah parti yang bakal disertai Hamzah Zainuddin dan juga mungkin ahli parlimen bersatu yang dipecat bersama dia adalah menjadi satu pertanyaan yang besar, sama ada Hamzah akan menyertai UMNO semula ataupun menyertai PAS ataupun menumbuhkan parti baru dan bekerja sama dengan PAS untuk mendirikan PN baru. Jadi saudara-saudara, saya mendapat satu maklumat daripada FB Raja Syahrim, Dato Seri Hamzah Zainuddin difahamkan akan menyertai UMNO semula, bye-bye PAS. Sebelum saya teruskan, Anda setuju atau tidak Hamzah dan MP yang dipecat bersama beliau untuk menyertai UMNO? Oke, persoalannya adalah kalau UMNO terima Hamzah, bagaimana pula dengan kerjasama PHBN? Karena seperti yang kita tahu, Hamzah ketua pembangkang sebelum ini yang memang menghentam Anwar, menghentam kerajaan. Jadi kalau UMNO menerima Hamzah, bukankah itu satu bentuk pengkhianatan ataupun satu bentuk tikam belakang? Mungkin juga lah. Tapi pada akhirnya kalau Hamzah menyertai UMNO, adakah hubungan PHBN pula yang akan retak? Adakah UMNO dan PKR yang bakal bergaduh karena UMNO menerima Hamzah? Tapi kita sudah mendengar kenyataan Zahid sebelum ini bahwa UMNO sedia untuk menerima Hamzah semula, kenyataan UMNO. Jadi bayangkan saudara-saudara, kalau Hamzah menyertai UMNO, adakah beliau boleh menjadi pemimpin, boleh memegang jawatan yang tertinggi dalam UMNO sehingga beliau boleh menjadi presiden UMNO pada masa akan datang, ataupun sekurang-kurangnya menjadi eksekutif top 5 bos besar UMNO. Jadi kalau Hamzah menyertai UMNO, mungkinkah beliau boleh menjadi presiden UMNO ataupun timbalan presiden? Dan kalau UMNO pula menerima Hamzah, adakah Anwar akan menghalau UMNO ataupun hubungan di antara PHBN akan retak? Jadi berkaitan isu ini, Anda rasa apa yang sepatutnya Hamzah lakukan sekarang?
Silahkan komen di bawah.